Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam video saya pada kali ini. Saya doakan sahabat-sahabat semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. So hari ni kita nak berkongsikan mengenai perkara ataupun isu gejala sosial. Seperti mana yang kita lihat sahabat-sahabat di luar sana, mungkin di tempat sahabat-sahabat ataupun di tempat-tempat lain yang sahabat pernah lihat, gejala sosial ni semakin parah di negara kita. Kebanyakan yang terlibat dengan gejala-gejala sosial ni remaja-remaja yang lelaki dan perempuan yang Melayu Islam yang kita lihat lah. Kita cerita tentang Melayu Islam dululah yang kita lihat. Kalau kita lihat dari segi rempit, memang 99% Melayu. Kalau kita tengok dari segi gejala penagih, pun lebih kurang orang Melayu prostitutan yang paling tinggi. Lepas tu kalau kita tengok sosial-sosial seperti di kelab-kelab malam, disko atau karaoke pun ramai juga remaja-remaja Melayu yang terlibat dengan perkara-perkara tu. Jadi sekarang ni kalau kita nak salahkan daripada satu aspek pun tak boleh sahabat-sahabat. Kita kena cari punca kenapa perkara-perkara tu boleh berlaku. Pertama sekali, kemungkinan ataupun kebanyakan lah yang kita membuat siasatan ataupun buat kajian, perkara-perkara ni berlaku disebabkan oleh permasalahan rumah tangga. Rumah tangga, ibu bapa bercerai-berai, anak tak terurus. Jadi di situlah keadaan anak tidak dapat perhatian daripada keluarga ataupun kedua ibu bapa, maka mereka ataupun budak-budak tu ataupun remaja tu menjadi keadaan yang tidak tentu hala. Bila mereka berjumpa dengan kawan-kawan yang jenis sosial, maka mereka akan terjebak di situ kerana untuk mendapatkan ketenangan kononnya lah. Jadi itu punca pertama sekali. Okey, yang keduanya, didikan agama terhadap remaja tersebut. Memang kalau biasanya kalau mak bapak dah berpecah belah, memang didikan agama tu kurang lah. Didikan agama pun salah satu faktor yang menyebabkan mereka tu terjebak dengan gejala-gejala sosial. Jadi ini pun kita kena perhatikan. Jadi kalau bab agama ni saya nak lihat, saya bukan nak apa, saya lihat, bukan saya nak mengkritik, saya nak sentuh sikit tentang bab agama ni. Adakah kita punya asatiza ataupun ustaz-ustaz yang sentiasa berceramah, sentiasa memberi tunjuk ajar dalam YouTube, dalam sosial media, dalam TV, adakah dengan cara macam itu mereka mendapat kejayaan membentuk ataupun membuat satu perkara yang boleh mengurangkan gejala sosial? Adakah perkara yang dibuat oleh asatizah kita ni berjaya untuk mengurangkan gejala sosial? Sedangkan kita lihat gejala sosial semakin parah. Jadi saya bukan nak mengkritik, tapi cuma saya nak beri pendapat dan pandangan. Kalau boleh untuk kita berdakwah ni bukan duduk dalam TV, bukan duduk dalam YouTube, bukan duduk dalam surau masjid. Kita kena pergi ke lapangan, mendekati mereka tu. Itulah cara Rasulullah dulu. Rasulullah mendekati orang-orang yang nak didakwahnya. Dia bukan bercakap selain daripada baginda bercakap di atas pentas, di mimbar khutbah Jumaat. Selain tu baginda juga pergi berjumpa ataupun mendekati mereka-mereka yang ingin baginda dakwahkan. Jadi ini salah satu faktor juga gejala sosial kita makin parah, dan mungkin ada sedikit kegagalan daripada asatizah kita dalam perkara ni. Okey, selain daripada itu juga kerajaan juga kena mengambil peranan yang penting juga mengenai gejala sosial. Bukan saya kata tidak ada ambil, ada, tapi kalau boleh diperbaiki lagi untuk membuat satu-satu undang-undang ataupun satu-satu syarat ataupun perkara-perkara yang boleh mengurangkan gejala-gejala sosial yang sekarang ni kita lihat sahabat-sahabat semakin parah, terutama budak-budak Melayu kita. Lelaki perempuan kadang-kadang mereka berpeluk-pelukan, dah tak ada segan silu. Kalau di kedai-kedai mamak tu, mereka kadang-kadang ada yang bercium
dan macam negara orang putih dengan rambut kuningnya, dengan berbagai lah, dengan pakaiannya yang tak senonoh. Jadi ini yang kita risaukan sahabat-sahabat, makin teruk kita punya gejala sosial yang melibatkan orang-orang Islam kita, budak-budak Islam kita, budak remaja kita ni. Jadi inilah yang kita harus fikirkan. So saya menyeru kepada semua masyarakat Islam, baik atatiza, baik orang awam ataupun kerajaan, carilah satu solusi supaya perkara-perkara ini kita dapat kurangkan, agar kita tidak dimurkai oleh Allah Taala, hingga Allah akan menurunkan balak-balak yang menimpa kita semua, yang kita tak bersalah pun kita akan terlibat juga jika Allah menurunkan bala kepada negara kita ni. Jadi saya rasa dah sampai masa lah sahabat-sahabat, kita kena utamakanlah dakwah kita ataupun kita punya penyampaian kita kepada remaja-remaja ni, ataupun kalau kita tahu tentang permasalahan mereka, kita kenalah mendekati mereka dan memberi satu jalan untuk mereka kembali ke pangkal jalan. Kalau kita nak biarkan, oh tu bukan anak aku, anak orang, biarlah dia. Jadi kalau kita beranggapan begitu, tak boleh sahabat-sahabat. Manalah tahu satu hari anak kita juga terjebak sebegitu, apa perasaan kita. Jadi soal gejala sosial ni, kita jangan cakap itu bukan keluarga aku, bukan anak aku, bukan masalah aku. Ini tak boleh, sebab dalam agama kita kena bertanggungjawab untuk membantras atau mengatasi perkara-perkara yang mungkar, sahabat-sahabat. Jadi dengan apa yang saya kongsikan pada hari ini, sekurang-kurangnya dapat membuka minda rakyat kita, sahabat-sahabat kita, supaya jangan kita beranggapan perkara itu adalah perkara remeh-temeh, sedangkan perkara itu boleh mendatangkan kemurkaan Allah Taala. Jadi kalau boleh sahabat-sahabat, mulai hari ini kita cubalah, tak banyak sedikit, kita cuba tegur, kita cuba tazkirah mereka, kita cuba pujuk mereka dengan cara yang berhemah, dengan cara yang baik, supaya mereka tu boleh senang dengan kata-kata kita, dengan cara kita, agar mereka dapat balik ke pangkal jalan, dapat memupuk mereka tu untuk kenal kepada agama yang sebenar. Jadi sekarang ni tujuan kita dan tujuan semua atatiza bawa mereka untuk mengenal agama dulu. Sebab kalau tak kenal agama, mereka tak tahu mana mereka nak pergi, hala tuju mereka dia tahu. Punca utama kita kenalkan mereka agama. Tak payahlah atatiza yang ada dekat Malaysia ni asyik nak berbalah tentang fahaman. Tak payah. Itu kita tolak ke tepi. Atatiza bawa satu jalan, pakat-pakat dengan mana-mana atatiza, usahakan agar perkara gejala sosial ni dapat kita kurangkan. Jangan nak berbalah-balah pasal pahaman Wahabi lah, pahaman Salafi lah, pahaman Asy'ariyah, itu kita tolak tepi. Sekarang atatiza kena bertanggungjawab untuk kita sama-sama membantras ataupun menyelesaikan masalah gejala-gejala sosial yang melibatkan orang-orang Islam kita, budak-budak Melayu kita, yang muda-muda belasan tahun yang sekarang ni banyak terjebak dengan perkara yang tak senonoh, sehingga ada yang membuang bayi, melakukan perkara zina. Ini semua kita yang menanggung, sahabat-sahabat. Sebab kalau kita tak bentras, kita pun akan ditanya oleh Allah Taala. So mulai hari ini saya menyerulah kepada semua atatiza, marilah kita berganding bahu bersama-sama untuk kita sama-sama cari satu jalan bagaimana kita nak selesaikan masalah gejala sosial ni yang amat parah sekarang di negara kita. So itu sajalah perkongsian saya sahabat-sahabat pada hari ini. So sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.